Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam slot seram episod yang ke-17. Alhamdulillah, aku dah masuk video yang ke-17 untuk projek 30 hari 30 video aku. So seperti biasa, hari bekerja ni aku berada di luar di dalam kereta menunggu untuk mengambil anak aku pulang dari sekolah. First kali terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi setia untuk menonton video slot seram aku ni. Kalau korang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kepada yang tak setia macam biasa lah, kita tak perlu untuk cakap apa-apa kerana yang tak setia ni tak mendengar apa-apa. So, apakah kisah seram yang aku nak sampaikan pada hari ini? Kisah seram ni datang daripada seorang pengirim yang aku gelarkan nama dia sebagai Anis lah. Dia ni adalah seorang perempuan lah. Yalah, kadang-kadang orang akan confuse kan. Nama Anis ni boleh jadi nama lelaki, boleh jadi nama perempuan. So Anis ni adalah seorang lelaki dan Anis ni adalah isteri yang kedua. Dan dia ni sebelum ni pernah kahwin, lepas tu dia cerai. Lepas tu dia kahwin semula lah, tapi sebagai isteri yang kedua. So Anis ni, penting lah aku cakap benda tu sebab nanti adalah info berkenaan dengan apa yang aku cakapkan tadi dan cerita yang aku nak sampaikan kejap lagi lah. Dan Anis ni dia nak kongsikan kisah seram yang dia sendiri alami semasa dia bermalam seorang diri kat rumah dia. So apakah yang berlaku kepada Anis pada ketika tu? Kalau nak tahu, tunggu. Kisah seram yang dialami oleh Anis ni bermula bila mana dia terpaksa tinggal berseorangan dalam rumah dia. Anis cakap kat aku yang pada malam tu dia suami dia pada malam tu dah sampai turn lah untuk tidur rumah isteri yang pertama ya. Macam aku cakap tadi lah, Anis ni adalah isteri yang kedua. Kena pula anak-anak Anis ni tak ada juga kat rumah sebab anak-anak Anis ni bermalam kat rumah bekas suami dia. So Anis ni dah ada anak lah dan anak dia pun dah besar lah. Tapi hidup pun bergila-gila, kejap rumah Anis, kejap rumah bekas suami Anis. So Anis ni pada malam tu dia rasa bosan sangat Dia tengok TV pun walaupun ada cerita best, dia rasa tak best sebab sorang-sorang tengok kan. Dan jam pun pada ketika tu pun dah menunjukkan pukul 10 malam. Dia pun pada waktu tu ada rasa macam mengantuk tak mengantuk. Tapi sebab dah boring gila, so dia pun decide untuk masuk bilik tidur je lah. So dia pun masuk bilik tidur dan dia pun baring atas katil. Cuma dia tak terus tidur pada waktu tu sebab suami dia kata suami dia nak call dia sebelum tidur. So Anis pun tunggulah kejap. So jam menunjukkan pukul 10 malam. Sementara nak tunggu suami dia call, Anis pun orang kata apa, melayari internet buka Facebook, scroll, buka apa lagi buka Twitter, scroll, buka Friendster, scroll. Lagi ke Friendster? Mana ada dah Friendster kan. Bukalah segala social media untuk dia duk scroll sebab nak buang masa kan, nak tunggu suami dia call. Tapi sampai pukul 11 malam suami Anis tak call juga. So Anis pun dah fed up menunggu. Dia rasa macam suami dia lupa. Anis pun silent phone dia. Kalau suami dia call tak angkat, Anis kata lantak lah situ, siapa suruh tak call awal-awal. So Anis letak telefon dia kat tepi. Anis pun tutup lampu dan ready untuk tidur. Anis tak sedar berapa lama dah dia tertidur. Yang dia perasan, tiba-tiba dia terjaga sebab dia dengar bunyi baby menangis. Bunyi baby menangis tu, bunyi tu sangat kuat dan datang dari dalam rumah dia. Kita boleh bezakan
bunyi yang datang daripada rumah orang lain ataupun bunyi yang datang daripada rumah kita sendiri. Betul tak? Kan? Kita boleh beza kan? So Anis dia dengar bunyi baby menangis dari dalam rumah dia. Masa tu Anis kata dia tidur mengiring ke kanan, menghadap dinding. So Anis dia cuma buka mata saja. Dia buka mata saja dan dia tak bangun. Tapi dalam hati tertanya, macam mana boleh ada suara baby menangis. Kemudian berlaku sesuatu yang menyebabkan, dah lah dengar bunyi baby menangis pun dah rasa seram, tapi sesuatu yang berlaku selepas ni lagi menyeramkan. Tiba-tiba Anis dapat merasakan seperti ada orang bangun dari katil yang sedang Anis baring ni. Dia macam ni. Okay, Anis baring sebelah ni. Sebelah ni Anis dapat rasa ada orang bangun. Kita bukan boleh rasa kan macam tilam tu rasa macam kena, kita boleh rasa lah tilam orang tengah bangun, orang tekan tilam tu semua dan sebagainya. Anis rasa macam tu. Kemudian Anis dah terdetik, suami aku balik malam ni. Dia kata tadi dia nak tidur rumah isteri pertama. So Anis pun daripada mengiring menghadap dinding, dia pun kata apa macam apa kita baca cakap menelentang ke yang baring kepala menghadap siling tu. So bila dah menentang tu, Anis nampak dalam samar-samar gelap tu susuk tubuh sebiji macam suami dia. Dia nampak suami dia tengah bangun dalam gelap tu dan kemudian berjalan menuju ke pintu bilik. Lepas tu buka pintu. Seolah-olah macam Anis nampak suami dia cuba nak check pasal bunyi suara baby menangis tu. Okay. Dan suami dia pun keluar, tutup pintu balik, dan elok suami dia keluar, suara baby menangis tu terus hilang. Kau dah lah pelik mana datang bunyi suara baby menangis. Tiba-tiba suami dia balik pula. Okay. So Anis pun tunggu. Dalam hati dah tertanya-tanya, lama dah aku tunggu ni, mana suami aku ni tak masuk-masuk balik. Anis pun dah start duduk atas katil dia. So Anis pun panggil suami dia, Abang. Oh abang. Bang. Oh abang, kenapa tak masuk-masuk lagi ni? So Anis kata, apa salah lama sangat suami aku ni pergi minum air ke apa kan? Tapi lama sangat ni sampai sekarang tak masuk-masuk lagi. Anis dah tertanya-tanya dalam hati. Tengah duk tunggu detik-detik suami dia nak masuk bilik, tiba-tiba dengar suara budak kecil gelak. Suara budak kecil tengah gelak. Suara budak kecil gelak ni sebenarnya tak menyeramkan. Kalau kita tengok depan mata waktu siang, kita tengah main dengan budak-budak ke dengan anak-anak, tak seram. Tapi bila dalam malam yang gelap, kemudian kita tahu rumah tu kita duduk seorang, kita dengar bunyi suara budak ketawa dalam rumah kita. Suara siapa pula tu? So Anis memang dengar suara budak gelak. Budak gelak macam tu kan. Anis bila dia dengar tu, dia terus toleh ke kanan. Dia nampak ada seorang budak perempuan. Dia nampak dalam sama-sama gelap tu, budak perempuan berpakaian gaun warna merah, tengah duduk tapi membelakangkan Anis. Anis cuma nampak bentuk tubuh dia daripada belakang saja. Anis dah masa tu memang, kau tak payah cakap lah, bulu roma pun hilang entah mana lah, tak ada meremang dah, rasanya tercabut terus. Dia tengok budak tu duduk sambil gelak-gelak je, tak ada nyanyi apa, tak ada nyanyi 1, 3 kupang, tak ada. Gelak je. Anis pun tengok, mana pula budak ni muncul. Ingat anak dia semua ada dekat rumah ex husband dia. So siapa budak tu?
pakai baju warna merah pula tu, dalam gelap, tengah gelap-gelap. Anis memang tak lah pula kan Anis nak pergi tepuk budak tu. Dek, balik rumah dek, mak cari. Tak ada. So apa yang Anis buat, okay, dengan suami dia tak masuk balik semua dan sebagainya, Anis pun terus azan. Anis azan. Sebab dia duk fikir mungkin itu je lah jalan penyelesaian terbaik yang dia boleh buat pada ketika tu. Pasal Anis pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anis kata dia azan serupa macam azan yang dalam TV dengan masjid. Azan lah dia daripada awal sampai habis sambil tutup mata. Dan bila dia habis azan, dia tengok budak kecil tu dah tak ada. Kemudian laki dia memang sampai ke sudah tak masuk. So Anis pun bangun daripada katil dia, buka lampu. Dan pada malam tu Anis tidur dalam keadaan yang sangat terang benderang dengan lampu. Dan pada waktu tu memang sampai ke sudah suami dia tak masuk. Dan Anis tahu susuk tubuh seakan-akan suami dia yang dia nampak tu bukanlah suami dia, mungkinlah jelmaan jin. Dan serupa juga dengan budak perempuan yang duduk dekat sebelah kat katil Anis dan duduk kat sebelah dia tu. Itu juga Anis kata mungkin jelmaan jin. Dan pada waktu pagi Anis cek phone dia, memang husband dia ada mesej kata yang dia memang tak balik malam tu. Dan suami dia minta maaf sebab tak call. So itulah gangguan yang dialami oleh Anis bila dia duduk berseorangan dalam rumah dia. Scary weh macam tu. Dah lah kau boleh nampak orang bangun sebelah kau, jalan keluar, buka pintu, tutup pintu. Kemudian lepas tu muncul pula seorang budak perempuan duduk betul-betul sebelah kau. Memang seram. Ini memang seram walaupun cerita tu simple saja. Terima kasih kepada Anis kerana sudi mengirimkan cerita ni. Dan terima kasih kepada korang yang sudi menonton video ni daripada awal sampai habis. So kita jumpa lagi esok dalam slot Salam Seram video yang ke-18, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.